Okay, hai, Assalamualaikum kepada semua anak murid cikgu di luar sana. Dengarkan daripada Cikgu Izian. Anak muridku, maaf kita tak dapat bersemoga. Apakan daya, kita hanya bersua secara maya. Tapi anak muridku, janganlah kau berputus asa. Marilah kita berusaha bersama. Jangan risau, boleh belajar di channel Cikgu Izian atau di Akademi YouTuber. Assalamualaikum. Mari kita belajar tema Mekanik Newton bab 1 daya dan gerakan 2 1.2 lelayan daya. Okey, cikgu sambung ada dua contoh soalan, iaitu contoh soalan 1 dan contoh soalan 2. Okey, yang pertama, contoh soalan 1. Okey, di sini ada sebuah kotak di atas permukaan lantai. Okey, apa berlaku pada kotak tersebut? Kotak tersebut bergerak kerana ditarik oleh satu daya tarikan yang kita simbol sebagai T pada sudut 30 darjah. Seterusnya, seperti biasa, setiap objek pasti ada tindak balas normal apabila dia bersentuh dengan permukaan, ya. Dan juga W dan daya geseran daripada permukaan jalan tu. Okey. So, diberikan adalah daya tarikan T sama dengan 36 Newton, berat W sama dengan 24 Newton, tindak balas normal R sama dengan 6 Newton dan daya geseran FR sama dengan 20 Newton. Okey, ini adalah gambar rajah jasad bebas, tapi untuk lebih jelas cikgu lukis FBD mengikut paksi paksi Y dan paksi X. Cikgu memang suka guna paksi Y dan paksi X supaya awak nampak hanya dua paksi sahaja berlakunya daya paduan, sama ada dia menegak ataupun melintang. Okey. So mula-mula sekali kita lukis bulat untuk menunjukkan objek kotak. Okey, kemudian garis T pada sudut 30 darjah. Okey, yang ini adalah TX dan yang sebelah atas ni adalah TY. Soalannya, hitungkan magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Okey, sebelum tu cikgu akan terangkan, cikgu menggunakan komponen mengufuk sebagai TX ataupun komponen X. Okey, sebab dalam buku teks digunakan komponen mengufuk atau komponen melintang. Komponen mengufuk dengan komponen melintang, cikgu gunakan dia sebagai komponen X supaya awak tahu ada komponen X yang melintang macam ni, dan komponen menegak ni paksi Y. Okey, kalau komponen menegak cikgu biasa guna istilah komponen Y. Okey? Komponen X. Okey, komponen X kita guna cos theta sama dengan TX per T. Okey, ini kita ingat trigonometric rules pula. Kalau saya handsome kan, saya tu sebelah. So TX ni bersebelahan dengan sudut 30 per dengan T. T adalah hypotenuse. So TX sama dengan T cos theta. Okey, T sudah diberikan dan theta pun sudah diberikan. So kita masukkan nilai 36 cos 30 akan dapat 31.18 Newton. Ke arah mana? Ke arah kanan. Okey, kita tengok ke arah kanan, ya. Okey, seterusnya adalah soalan komponen menegak. Okey, komponen menegak adalah TY. Okey, kita tengok paksi Y. Okey, paksi Y kita adalah TY. Kenapa cikgu guna sin theta? Sin theta ni, okey, sebab TY ni berada bertentangan dengan sudut theta ni. Jadi sin theta sama dengan TY. TY kita ni bertentangan. Saya tak handsome ni,
TY bertentangan kan? Tentu saya tak handsome. Handsome ni, H ni hypotenuse adalah T kita. So TY sama dengan T sin theta 36 sin 30. Okey, TY akan dapat 18 Newton. Ke arah mana? Ke arah atas. Okey, seterusnya tentukan magnitude dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, sekarang ni kita kena fokuskan keseluruhan daya yang bertindak ke atas objek. So, FBD-nya cikgu lukis paksi Y dan paksi X juga. Okey, bulat ni untuk menunjukkan objek kotak ni. So, pertama sekali dekat rajah ni kita nampak ada R. Okey, yang kedua ada W. Yang ketiga ada TY. Okey, kenapa TY? Sebab daripada T kan kita boleh leraikan kepada paksi Y dan paksi X. Komponen mengufuk dan komponen menegak. So, TY ni adalah daripada tarikan tadi. Okey, seterusnya daya apa lagi? Daya seterusnya mestilah ada TX. Okey. Dan kita tak perlu nak lukis T ni lagi sebab T tu kita, daya tarikan tu kita dah leraikan kepada TY dan TX. Okey, lagi satu, tercicir satu tu adalah daya geseran FR. Okey. So, untuk jawab soalan ini, nak tentukan magnitude dengan arah daya paduan, biasanya kita mesti fokus kepada di mana arah pecutan objek. Okey, tadi videonya bergerak kan, objek ni bergerak ke kanan. So, arah pecutan objek adalah ke kanan. Okey, arah pecutan objek adalah ke kanan. So, cikgu labelkan ke kanan. Arah daya paduan ke mana? Arah daya paduan mesti ikut arah pecutan objek. So, mesti lukis ke sana juga. Okey, seterusnya. Macam mana kita nak tentukan daya paduan? Okey, sebabkan arah pecutan objek ke arah kanan dan arah daya paduan pun mesti ke arah kanan. Jadi di bahagian kanan ni, daya di bahagian kanan akan tolak daya di bahagian kiri. So TX tolak FR. Okey, cikgu harap boleh faham ya. Dan kat sini pun cikgu dah labelkan TX tu cikgu buat panjang sikit, FR cikgu buat pendek sebab objek tu memang bergerak ke kanan. Okey, kalau dia bergerak ke kiri baru daya tu, arah daya kat sini arrow ni lebih panjang lah. Okey. So, TX kita dah dapat tadi. Komponen komponen melintang ataupun komponen mengufuk. Okey. 31.18. FR ni dia dah diberi 20 Newton. Daya geseran tu So, tolak sahaja akan dapat 11.18 Newton. Itulah daya paduannya. Okey, kenapa cikgu tak cari komponen Y? Kenapa cikgu cari komponen X je? Okey, sebab kita tahu objek tu bergerak ke kanan, mesti ada daya paduan. Tapi objek tu bergerak ke atas ke? Objek tu bergerak ke bawah ke? Tak kan? So maksudnya objek tu tak bergerak ke atas atau ke bawah, bermaksud daya paduan di paksi Y ni adalah sifar. Faham tak? Okey, daya paduan apabila sifar maksudnya dia tak bergerak lah, tak memecut. Tapi kat sini daya paduannya di komponen yang mengufuk. Maksudnya ada daya paduan di paksi X ni, di komponen X. Okey, so daya paduan TX tolak FR dan akan dapat 11.18 Newton. Ke arah mana? Ke arah kanan juga. Okey. Okey, seterusnya, berapakah pecutan bongkah itu jika jisimnya ialah 2.4 kg? Okey, yang ini kita guna hukum Newton kedua, iaitu F sama dengan MA. Okey, F ni adalah daya paduan. Daya paduan kita dah cari tadi. TX tolak FR kan? So, 11.18 Newton tadi yang kita dapat tu sama dengan 2.4. 2.4 ni adalah jisim dia dah bagi. Dan A. A tu pecutan kita nak cari. Okey, ni kalau A kita pindahkan 11.18 bahagi 2.4, tekan kalkulator akan dapat 4.66 ms kuasa negatif 2. Okey, setakat ni boleh faham ya? Cikgu harap boleh faham. Kalau tak faham boleh komen di ruangan komen tu
Okey, next. Contoh 2. Okey, contoh 2. Sebuah bongkah yang sedang menggelongsor menuruni satah condong yang licin. Okey, sebelum ni cikgu dah tunjukkan contoh daya-daya yang bertindak pada objek pada satah condong. Tapi kat sini dia ada bagi keyword, perkataannya licin. Bila perkataan licin, awak take note licin maksudnya tiada daya geseran ataupun daya geseran tu kita boleh abaikan. Okey. Okey, diberi dekat sini adalah W sama dengan 24 Newton pada sudut kat sini 60 darjah. Okey, kita lukiskan dulu. Okey, senang cikgu tunjuk dia punya animasi dulu. Okey, dia bergerak ke bawah kan, menggelongsor sebab licin. Okey, yang pertama mesti ada daya R sebab daripada permukaan satah ni mesti ada daya R. Kemudian yang ke bawah ni adalah daya berat W. Kan? Okey. So, cikgu lukis dulu FBD-nya. Okey, kalau awak nampak paksi Y cikgu dah menyerong. Kenapa menyerong? Sebab Y ni mesti ikut kepala objek. Kalau kepala objeknya dalam keadaan condong macam ni, kita buat macam ni lah. Dia condong. Okay, paksi X mesti 90 darjah lah dengan Y tadi. Okey, so kita lengkapkan FBD ni. Buat bulat dulu untuk tunduk kotak W dan sudut 60 boleh leraikan jadi WY dan juga WX. Okey, so kat sekarang ni WX di sini adalah komponen yang selari dengan satah condong. Yang Y ini adalah komponen berserenjang dengan satah condong. Okay, soalannya, tentukan daya paduan yang bertindak ke atas objek. Okay, so ini R. Okay, dia bergerak ke bawah macam cikgu tunjuk tadi. Bergerak ke bawah. So, arah pecutan objek ke bawah. Arah daya paduan pun ke bawah juga. Dia bukannya direct straight line ke bawah terus Dia selari dengan satah condong. Okey, jadi yang selari dengan pecutan ni, arah pecutan adalah daya yang WX ni. WX ni saja yang sama selari dengan arah pecutan. Kat belakang ni tak ada ni. Selalunya ada daya geseran kan, sebab dia dah bagi tahu licin. Licin maksudnya tak ada geseran. So sini adalah WX. Jadi F kita, daya paduan kita adalah sama dengan WX. Macam mana nak cari WX? Okey, sini kan angle-nya di sini, sudut 60 kat sini. WY ni adalah yang bersebelahan dengan angle. WX ni adalah yang bertentangan dengan sudut ni, angle ni kan. Okey, so kita guna sin lah. Saya tak handsome sebab ni bertentangan. Ini hypotenuse. Okey, so W sin theta, W dia dah bagi dah 24 Newton sin 60. Okey, kat sini 60 kan. Kalau tak tahu macam mana cikgu boleh tentukan 60 kat sini, boleh refer dekat video cikgu sebelum ni Okey, macam mana cikgu ajar macam kat sini nilainya 60. Okey, so selesaikan akan dapat 20.78 Newton. Okey. Okey, soalan seterusnya, hitungkan pecutan bongkah jika jisimnya ialah 2.4 kg. So, dekat sini pecutannya berapa dia suruh cari kan? Gunalah F sama dengan MA. F kita dah cari tadi, F tu sama dengan WX. So, WX tadi dah cari 20.78 Newton. M kita adalah 2.4 kg dia dah beri. Dan A kita nak cari. So, A adalah 20.78 bahagi 2.4 akan dapat 8.66 ms kuasa negatif 2. Okey, cikgu harap sangat awak boleh faham apa yang cikgu terangkan ni. Kalau tak faham boleh komen ya di live dekat chat bawah tu ya. Okey.